Okey, baik. Seterusnya kita akan menyambung perbincangan kita tentang tenaga keupayaan kenyal. Okey, cuba perhatikan gambar rajah stapler ini. Okey, kita dapati apabila kita membuka stapler dan dekat dalam stapler tu akan ada spring. Okey, dan kita dapati spring ni dia akan diregangkan bila kita buka stapler tu. Dan kemudian bila kita lepaskan balik stapler tu, okey, daya yang dihasilkan oleh spring yang beregang tu tadi boleh menggerakkan dawai kokot yang ada dekat dalam stapler ni untuk mengikut arah daya spring berkenaan. Maka kita katakan spring yang dimampat atau diregang itu tadi, dia memiliki tenaga keupayaan kenyal. Jadi tenaga keupayaan kenyal ni sebenarnya ialah kerja yang dilakukan untuk memampat atau meregang suatu bahan yang kenyal dengan sesaran X dari kedudukan keseimbangan. Okey, bagaimana kita nak mengira tenaga keupayaan kenyal yang dimiliki oleh spring tu tadi? Okey, dekat sini kita ada rumus di mana tenaga keupayaan kenyal bersamaan dengan 1/2 darab F. F kat sini ialah daya, force, dan darabkan dengan sesaran dari kedudukan keseimbangan dalam unit M. Okey, F ialah daya, sama ada daya regangan ataupun daya mampatan dalam unit Newton kerana dia adalah daya. Kemudian X ialah sesaran dari kedudukan keseimbangan yang menggunakan unit meter. Okey, apa yang dimaksudkan dengan sesaran dari kedudukan keseimbangan? Okey, mari kita sama-sama tengok pada muka surat 217. Okey, kita tengok pada gambar rajah spring ni untuk kita lebih faham. Okey. Baik, dekat sini ada satu spring. Okey, di mana spring ni dia memiliki panjang asal dia. Okey, bila kita tak regangkan ataupun kita tidak mampatkan spring tu dia akan ada panjang asal dia sendiri. Katakanlah panjang asal spring ni ialah 10 cm. Okey, kemudian kita letakkan ataupun kita gunakan daya pada spring tu tadi menyebabkan spring tu tadi memanjang. Bila kita regangkan spring tu, kita gunakan daya untuk meregangkan spring tu dan kita dapati spring tu memanjang. Dan sekarang kalau kita ukur panjang spring sekarang ni, dia dah jadi berapa? Katakanlah 15 cm. Okey, maka kita dapati kat sini ada perubahan pada panjang spring kan? Okey, so panjang asal 10 cm, panjang spring yang baru adalah 15 cm. Jadi soalan saya kat sini, berapakah pemanjangan spring yang telah berlaku? Jadi kita boleh tahu, kita ambil saja panjang baru, tolakkan dengan panjang asal, maka kita dapati kat sini spring ni telah memanjang sebanyak 5 cm. So 5 cm ini ialah sesaran, iaitu X. Okey, pemanjangan spring X sebanyak 5 cm. Tapi untuk pengiraan sesaran kita kena gunakan unit meter, maka kita tukarkan 5 cm tadi kepada meter. Jadi kita akan dapat 0.05 meter. Okey, jelas? Okey, kemudian sekarang kita dapat perhatikan juga apabila kita melukis graf, okey, kita lukis graf daya melawan sesaran, okey, iaitu jumlah pemanjangan ataupun pemendekan spring tu tadi akibat kita regang ataupun kita mampatkan dia, dan kita dapati bahawa luas di bawah graf ini okey bersamaan dengan tenaga keupayaan kenyal yang dimiliki oleh spring ini tadi. Okey, maka dekat sini kita dapat rumus yang telah kita gunakan untuk kira tenaga keupayaan kenyal itu tadi. Okey, tenaga keupayaan kenyal bersamaan dengan kerja yang dilakukan, dan kerja yang dilakukan itu tadi bersamaanlah dengan luas di bawah graf, iaitu 1/2 darab dengan daya dan darabkan dengan sesaran. Okey, sesaran dari titik keseimbangan. Okey, baik. Jadi untuk lebih faham lagi, kita tengok okey, contoh masalah numerikal. Kita tengok kepada pengiraan di sini. Okey, kecilkan sikit. Okey, baik. So dekat sini kita ada satu spring, spring S, di mana panjang asal spring S ni ialah 20 cm.
Okey, kemudian apabila daya terakhir yang dikenakan pada spring S tu ialah 20 Newton, kita mengenakan 20 Newton daya, maksudnya kita tekan, kita mampatkan spring tu tadi dan kita dapati bahawa panjang baharu spring tu ialah 12 cm. Kan? Seolah-olah spring tu dah memendek sebab dia dah memampat kan, dia dah jadi 12 cm. Okey, soalan tanya, hitung tenaga keupayaan kenyal yang dipunyai oleh spring S yang termampat itu. Okey, maka apa yang kita boleh buat? Kita ambil panjang asal, okey, 20 cm. Kita tolakkan dengan panjang baharu 12 cm. Maka kita akan dapat jarak mampatan iaitu sesaran tadi 8 cm. Dan 8 cm ni kita tukarkan kepada unit meter. Okey, kita akan dapat 0.08 meter. Barulah kita boleh gunakan rumus untuk kira tenaga keupayaan kenyal. Maka, okey, 1/2 darabkan dengan daya iaitu 20 Newton yang kita gunakan untuk mampatkan spring ni. Okey, kita darabkan dengan sesaran iaitu jarak mampatan spring ni tadi iaitu 0.08 meter. Maka kita akan dapat jawapannya ialah 0.8 joule tenaga keupayaan kenyal yang dimiliki oleh spring berkenaan. Okey, jelas? Baik, sekarang kita akan masuk kepada tenaga kinetik. Okey, tenaga kinetik ialah tenaga yang dimiliki oleh sesuatu objek yang bergerak. Jadi apa saja objek yang bergerak, maka objek itu akan memiliki tenaga kinetik. Dan bagaimana kita nak mengukur tenaga kinetik yang dimiliki oleh sesuatu objek yang bergerak? Maka apa yang kita perlukan ialah, pertama sekali kita kena tahu jisim objek berkenaan dan jisim ni kita kira dalam unit kilogram. Okey, dan yang kedua kita kena tahu halaju objek berkenaan. Okey, dan biasanya halaju ni kita kira dalam unit meter per saat. Maka kita akan dapat mengira tenaga kinetik bersamaan dengan 1/2 darab jisim darabkan dengan halaju kuasa 2. Okey, untuk lebih faham, mari kita sama-sama tengok beberapa contoh masalah numerical, pengiraan dekat sini. Okey, contoh 1. Apabila sebuah kereta api yang berjisim 500 kg bergerak dengan halaju 360 km per jam, okey, berapakah tenaga kinetik yang dimiliki oleh kereta api ini? Okey, maka kita dah tahu kat sini kita ada maklumat jisim. Okey, jisim kereta api ini ialah 500 kg dan kita juga ada halaju. Halaju yang dimiliki oleh kereta api ini ialah 360 km per jam. Okey, kita dapati kat sini unitnya tak sama kan, kilometer per jam. Maka nanti kita kena tukarkan unit kilometer per jam ni kepada meter per saat. Okey, jadi apa yang kita perlu buat? Kita tukarkan dulu unit halaju kereta api berkenaan. Sebab kita tahu, okey, 1 kilometer bersamaan dengan 1000 meter, maka kita dapatlah 360 km tu bersamaanlah dengan 360,000 meter. Dan 1 jam bersamaan dengan 60 minit. 60 minit bersamaan dengan 3,600 saat. Maka kita bahagikan 360,000 meter dengan 3,600 saat. Kita akan dapat, okey, halaju kereta api adalah 100 meter per saat. Okey, apabila kita telah selesai dengan pengiraan unit ini, okey, pertukaran unit ni, maka kita bolehlah mengira tenaga kinetik bagi kereta api berkenaan dengan menggunakan rumus 1/2 darab jisim darab halaju kuasa 2. Okey, masukkan nilai-nilai itu tadi di mana jisim kereta api itu ialah 500 kg. Okey, darabkan dengan halaju kereta api dan jangan lupa kuasa 2 kan. Maka kita akan dapat dekat sini tenaga kinetik yang dimiliki oleh kereta api yang bergerak tu tadi ialah 2,500 juta joule. Okey, satu tenaga kinetik yang sangat besar. Okey, untuk contoh-contoh masalah numerical yang lain, anda bolehlah berbincang bersama dengan rakan-rakan dan guru anda dan jangan lupa untuk buat latihan. Okey, cikgu ucapkan selamat maju jaya, selamat belajar dan terima kasih.